pagi-pagi ni, apakah perkembangan cuaca sebenarnya yang berlaku di Johor ini? Sebab bila kita bercakap mengenai cuaca ini, kalau di Malaysia ni monsun ni kita ada dua jenis monsun, iaitu monsun barat daya dan juga monsun timur laut. Dan di antara peralihan inilah yang kita sebutkan sebagai peralihan monsun. Okey, dan sudah pasti peralihan monsun ini juga memberikan kesan kepada bagaimana kita menghadapi situasi tersebut. Untuk bercakap lebih lanjut tentang impak peralihan monsun, kita terus saja bersama dengan sekali lagi Tuan Muhammad Helmi Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Assalamualaikum Tuan Helmi, apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Helmi. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syafiqah tadi, apabila kita melihat antara terma-terma peralihan monsun itu, untuk gambaran pada ketika ini ataupun menghampiri kepada penghujung 2021, bagaimanakah peralihan monsun yang boleh kita gambarkan dari segi kaedah penakrifan cuacanya? Peralihan monsun ni sebenarnya ialah peralihan antara dua monsun seperti Syafiqah terangkan, antara monsun barat daya dan monsun timur laut. Jadi sebab monsun barat daya ni kalau dia nak beralih ke monsun timur laut, ia bukan satu yang berlaku secara mendadak lah. Jadi beransur-ansur. Jadi itu peralihan tu dikenali sebagai peralihan monsun, iaitu fasa peralihan monsun. Jadi semasa fasa peralihan monsun ni, anginnya kalau kita mungkin kita dah lalui musim monsun barat daya baru-baru ni yang berakhir pada 24 September, agak banyak cuacanya juga sebab monsun barat daya itu ditarifkan sebagai melemah. Jadi bila monsun barat daya itu melemah, keadaan cuacanya hampir sama dengan semasa peralihan monsun ni lah. Jadi peralihan monsun ni dicirikan dengan keadaan angin yang sepoi-sepoi lah. Angin yang nyaman, betiup, angin yang perlahan. Dan sebelah paginya keadaan cuacanya adalah cerah, tak berawan, dan keadaan tersebut memudahkan pemanasan muka bumi ini membentuk kelompok-kelompok awan yang dikenal sebagai awan-awan cumulus yang seperti kita boleh lihat seperti bentuk kapas, terbentuk dengan cepat pada waktu tengah hari dan menjelang petang menjadi besar dan dikenali sebagai awan ribut peti, dan itu adalah ciri-cirinya lah, ribut peti yang boleh menjadi sangat kuat pada waktu petang, boleh berlarutan sehingga ke waktu malam lah. Jadi antara ciri-ciri lain awan ribut peti ini ataupun fenomena ribut peti ini, ia boleh menghasilkan antaranya hujan batu jika ini ada ribut peti yang kuat. Angin kencang sudah semestinya. Peti kita baru ni ada dengar cerita tentang seorang peternak yang kehilangan 19 ekor lembu di panah peti. Itu antara fenomena yang boleh berlaku lah, dan juga dikaitkan juga dengan kejadian seperti kepala air, sebab angin kencang yang bertiup itu boleh merosakkan struktur bangunan seperti mungkin kawasan rumah yang tak kukuh. Biasa kita boleh nampak boleh berterbangan kanopi kalau yang tak diikat dengan kuat, bumbung rumah, struktur boleh mengalami kerosakan lah. Dan juga kita masa ni lah, musim ni ataupun tempoh ni, kita boleh melihat fenomena seperti belalai air, belalai darat, iaitu jenis puting beliung lah. Jadi itu antara apa yang kita boleh inilah, dan sudah semestinya banjir kilat lah. Banjir kilat berlaku, kemungkinan juga tanah runtuh juga berlaku. Jadi itu antara ciri-ciri cuaca dan juga impaknya lah kepada kawasan sekitarnya. Jika itu ciri dan juga impaknya mengenai monsun timur laut ini, persediaan yang harus kita lakukan sebelum dan juga sewaktu monsun ini bagaimana? Peralihan monsun mungkin saya betulkan. Peralihan monsun, semasa peralihan monsun ni kita kena sentiasa berhati-hatilah sebab sebelah pagi keadaan cuacanya cerah. Jadi mungkin orang ramai yang nak keluar tu dia tengok sebelah pagi keadaan cuacanya cerah, nyaman. Jadi mungkin menganggap mudah lah. Jadi penting bagi kita untuk mengambil langkah berjaga-jagalah. Antaranya kalau kita nak keluar, buat aktiviti di luar tu, pastikan kita buat sebelah pagi dan cuba habiskan menjelang sebelum tengah hari. Kalau kita dan ada masanya yang berlaku pantas menjelang petang, awal petang tu dah mula kita nampak tanda-tandanya langit menjadi gelap kita dah mula tengok angin bertiup semakin kencang. Itu adalah tanda-tanda bahawa kita harus mengakhiri atau menamatkan aktiviti kita di luar dan terus mencari tempat perlindungan lah. Dan kalau di rumah pun, kalau semasa berlakunya ribut peti ni, kita cuba hindari misalnya kawasan tingkap, sebab mungkin ada benda berterbangan yang boleh
memasuki rumah kita sebab angin mungkin boleh kencang dan sebagainya. Dan juga kalau kita dah berada di luar sana, kita kebetulan tak sempat untuk mencari perlindungan, kita jangan berlindung di contohnya bawah pokok. Itu antara tempat-tempat yang memang tak diminta untuk inilah kita berada, sebab pokok ni sebab tinggi petir itu boleh menyambar objek yang tinggi. Kalau kita di padang pun kita cuba untuk serendah yang mungkin lah. Dan juga di kawasan pantai sebab pantai ni rata, kita mungkin objek paling tinggi di kawasan pantai itu ataupun di kawasan laut. Dia cuba cari perlindungan di struktur yang agak kukuh lah. Kalau kita dalam kereta memang insya-Allah selamat lah, sebab struktur kereta tu dengan yang dibuat daripada logam dan kita di dalam kita tak sentuh permukaan logam tu kan, insya-Allah selamat kalau dipanah petir lah, sebab petir akan mengalir di sekeliling kenderaan tu dan terus ke bumi lah melalui tayar kereta tu lah. Lebih selamat berbanding kawasan yang terbuka itu. Ya, betul. Apa yang disebutkan oleh Tuan Helmi tadi adalah tentang fenomena kalau kita lihat kepada banjir kilat, kepala air, puting beliung yang dalam skala yang kecil dan sebagainya, itu merupakan bukan fenomena luar biasa, tetapi fenomena biasa yang kebiasaannya berlaku walau apa jua cuaca ataupun monsun yang berlaku. Tetapi apabila kita bercerita menghubung kaitkan dengan perubahan monsun, ia seolah-olah menjadi catalyst ataupun mempercepatkan proses ini untuk berlaku. Jadi bagaimana kita melihat perubahan monsun ini akan memberikan satu kesan dalam kadar yang lebih segera kepada perkara-perkara yang di luar jangka tersebut boleh berlaku dalam kerangka jangkaan cuaca tersebut. Okey. Seperti yang diterangkan, Ismail terangkan tu memang belalai air ini boleh berlaku juga di sepanjang tahun Tapi semasa perayaan monsun ni kita kena ambil perhatian yang lebih serius oleh kerana kebarangkaliannya berlaku lebih kerap berbanding dengan musim-musim lain sebab keadaan atmosfera itu memang sangat kondusif, sangat sesuai untuk terbentuknya fenomena-fenomena seperti kepala air, seperti puting beliung tu, angin kencang, ribut petir yang kuat sebenarnya sangat-sangat sesuai berlaku semasa peralihan monsun ni lah. Walau bagaimanapun kita juga sepanjang tahun ni, sebab ribut petir ni di negara kita ni, Malaysia ni memang negara yang mengalami cuaca panas sepanjang tahun. Perubahan suhu kita tak banyak daripada hari ke hari, bulan ke bulan. Jadi memang ribut petir itu senang, mudah untuk berlaku pada waktu petang. Tapi tempoh peralihan ni sangat-sangat sesuai. Anginnya perlahan, agak perlahan, sepoi-sepoi seperti saya katakan. Jadi pemanasan muka bumi itu senang untuk berlaku lah. Jadi ini memungkinkan ribut petir yang besar, yang ganas, yang kuat untuk muncul ataupun berlaku. Terutama sekali di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia lah. Jadi kita kena lebihkan perhatian kita lah. Kita kena lebih ambil langkah yang lebih berjaga-jaga lah pada semasa tempoh ini. Tempoh yang sebulan lebih ni kena berjaga-jaga. Okey, apa jangkaan daripada pihak MET sekali daripada tempoh peralihan ini, khususnya dari segi taburan hujan misalnya? Pihak kami tak menjangkakan pada bulan Oktober ni sebab peralihan monsun ini bermula pada 24 September selepas berakhirnya musim barat daya dan jangka akan berakhir ataupun berterusan sehingga ke awal November tahun ni lah. Jadi jangkaan kami Oktober ni secara umumnya tak banyak perbezaan berbanding dengan hujan yang normal lah ataupun hujan yang purata. Jadi kita tak menjangkakan hujan yang sangat berbeza banding dengan yang purata lah. Jadi maknanya hujan yang kita jangkakan adalah paras purata lah. Taburan hujan di seluruh negara lah pada semasa peralihan ni. Ya, Tuan Helmi, kita melihat kesan aktiviti manusia banyak memberi impak kepada pemanasan global. Jadi apakah pemanasan global dan juga isu-isu seperti ini juga memberikan kesan kepada satu jangkaan peralihan monsun yang mana kebiasaannya dan ada berlaku sedikit perubahan dari segi peralihan tersebut? Sememangnya kalau kita tengok laporan daripada IPCC iaitu badan ataupun panel antarabangsa mengenai perubahan iklim. Laporan itu menyebut bahawa disebabkan pemanasan global ini menyebabkan suhu udara ini meningkat dan kandungan wap air di dalam udara ini bertambah. Dalam udara ini panas, kandungan wap airnya semakin banyak sebab udara yang panas boleh menampung wap air yang lebih berbanding dengan udara yang pada suhu yang lebih rendah lah.
Jadi oleh kerana adanya ribut peti ini memerlukan kelembapan tinggi untuk terbentuk, memerlukan suhu udara yang tinggi. Jadi kalau ada dua ingredient tu dan juga disebabkan oleh seperti saya katakan masa peralihan musim ini memang sangat sesuai sebab udara panas dengan cepat. Semua keadaan yang sesuai itu memungkinkan untuk berlakunya ribut peti yang lebih kuat sebenarnya dalam senario ataupun keadaan perubahan iklim yang memang sedang pun berlaku sekarang ni lah. Sebab suhu dunia ini memang dah lebih tinggi berbanding dengan zaman sebelum pra-industri dahulu, pre-industrial punya masa kan. Jadi situasi tersebut memungkinkan untuk berlakunya ribut peti yang lebih kuat lah. Dan kita dah melihat semakin bertambah banyak puting beliung yang berlaku. Kalau dahulu tak banyak. Setengah pihak mungkin mengatakan bahawa sekarang ni mungkin dah semakin banyak handphone yang canggih kan. Tapi sebenarnya realitinya mengikut kajian kami ialah semakin kerap berlakunya fenomena tersebut, cuaca ekstrim semakin bertambah, hujan yang ekstrim semakin juga bertambah disebabkan oleh pemanasan global ni lah. Jadi itu memang tak dapat disangkal lagi lah. Kajian menunjukkan bahawa ianya sedang berlaku di dunia, di negara kita juga. Kita membincangkan mengenai peralihan monsun, apakah ciri-cirinya dan juga apakah persediaan yang harus kita lakukan sebelum dan juga semasa peralihan ini. Jadi kepada mereka di luar sana yang ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai ramalan, jangkaan dan juga amaran, bagaimana tuan? Orang awam seperti biasalah boleh mendapatkan maklumat melalui, kami sangat aktif di media sosial lah, seperti di Facebook, Instagram, Twitter tu memang kami sangat aktif lah. Lepas tu kalau mereka yang biasa dengan kaedah konvensional bolehlah menelefon hotline kami, boleh melayari juga laman sesawang kami, laman web kami untuk mendapatkan maklumat tersebut lah. Dan kami juga sebenarnya mempromosi, kami banyak mempromosi sebab dalam keadaan sekarang ni yang kita perlu banyak melakukan aktiviti dalam talian. Jadi kami mempromosi secara mungkin infografik dalam media sosial pun kami banyak ni tonjolkan. Dan kami juga ada program-program kesedaran yang kita promosikan lah. Mungkin saya boleh sebut antaranya ialah pada 12 Oktober ni pihak kami akan menganjurkan Forum Iklim Kebangsaan Monsun Timur Laut lah. Jadi ini adalah program tahunan kami yang kita lakukan sejak 2011 lagi. Sebelum ni kalau sejak tahun lepas lagi kita memfokuskan kepada penganjuran secara webinar lah. Sebelum tu memang kita akan turun ke padang berkolaborasi dengan agensi-agensi lain seperti universiti untuk mempromosikan aktiviti ataupun forum iklim ni. Kita ada memanggil panel-panel dari agensi-agensi pengurusan bencana lah untuk membincangkan tentang persediaan dalam norma baharunya lah. Baik. Satu perkongsian yang baik dan juga konklusif. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Helmi Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Peguam Malaysia, Bank Malaysia. Terima kasih atas perkongsian tersebut.